video ni. Dan tuan-tuan ataupun tuan-tuan boleh buat catatan tuan-tuan sendiri dan guna dalam percakapan harian bahasa Arab tuan-tuan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. تراجع فقط لها كلمات معدودة ممكن ندخلها في جمل كثيرة. Nah, untuk perkataan ini digunakan dalam beberapa ayat yang kita boleh guna dalam percakapan kita, insya-Allah. حسب السياق. نعم حسب السياق. طيب في آخر اللقاء أشكرك شكرا جزيلا أستاذ، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu pasar dia memang siapkan dululah benda itulah benda inilah. Orang akan anggap dia dapat kan? Orang anggap pesimis contohnya kan, apa mulut congkang ni kan contohnya dia. Dia memang ada orang akal, dia cara menyampaikan itu. Tapi seperti tadi Muhammad bagi aksi, iaitu rukun 5 perkara sebelum iman jadi perkara. Nabi ajar, iaitu hidup sebelum mati, hayat dekat qabla mautika. Security makanan. Dan pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan pelbagai pengalaman, sama ada kalangan semua kalangan kita. Berlaku pada mereka melakukan perkara yang ditegah, nescaya berubahlah perkara yang haram menjadi perkara yang masyru'. Kan? Perkara yang disyariatkan. Tak betul? Itu maknanya betapa tinggi dan jauhnya untuk mendaki naik ke atas. Dan cuba bayang ya, Jabal Tur mengajar banyak benda. Saya rasa mungkin surah kita depan ni agak cerita Jabal Tur saja ya. Sebab di antara kalau kita tengok pun tema Baik.
Katanya ni nama dah tukar, tagline pun dah baru. Kata ada lagi nak tukar tahun ni. Macam mana pula gayanya, ofernya ni? Oh, logo baru IKIM FM ya? Sabarlah, nak tukarlah ni. Nak tahu macam mana logo IKIM FM nanti? Tunggu Jumaat ini, 2 Februari 2024. Pra pelancaran menerusi segmen Inspirasi Pagi, jam 9.30 pagi. Tunggu ya. Oh, okey. Ini pasti terbaik ni. Semestinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Mak dapat panggilan haji tahun ni, tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Zaman sekarang semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik. Memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% tahun. Bersamaan 2.72% tahun. Kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Selamat datang ke penerbangan Inspirasi IKIM. Bersama pesawat IKIM 1992R, kami dengan bangga membawa anda ke destinasi pengetahuan dan inspirasi. Temui dunia baru melalui buku-buku IKIM yang memberi inspirasi dan informasi. Dapatkan koleksi terbaik kami di ikimniaga.my atau aplikasi Shopee Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-5769-5400 untuk bantuan kru. Terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami ke dunia pengetahuan dan inspirasi yang penuh makna. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Apakah kita
cemas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan. Di sana insan cemas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan. Buruk dan baik akan ditimbang, kedua-duanya dapat balasan. Buruk dan baik akan ditimbang, kedua-duanya dapat balasan. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti? Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Adik minum apa? Tea Life, air bubble tea, produk Malaysia tau. Halal ke dik? Mestilah mak, kilang bubble tea ni ada kat Selangor tau, tak perlu risau. Belanjalah mak satu. Boleh, adik pakai aplikasi Tea Life, senang tau. Mereka boleh hantar terus ke rumah. Macam mana tu? Senang je, muat turun aplikasi Tea Life dekat telefon, daftar dan terus boleh pesan. Kalau macam tu, belanjalah mak 10. Mak nak bagi dekat jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang. Balik Pulau Pinang 102.7 FM. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami, untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk petang ini bersama setiap hari Khamis, kita akan membawa kepada anda secara langsung rancangan Imanunah Iman Kami di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita banggakan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor, kaifa haluka?
Alhamdulillah بخير كيف حالك سيدة؟ الحمد لله أنا بخير إن شاء الله ونتمنى دائما دكتور ومستمعينا الكرام جميعا بخير وصحة إن شاء Allah. Dan untuk petang ini bersama doktor masih lagi kita akan buka kitab kita terjemahan ke arah permerkasaan akidah Islam di alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Untuk siapa yang belum mendapatkan kitab ini boleh hantarkan mesej atau hubungi terus Encik Johari 0192380466. Untuk petang ini bersama doktor insya-Allah kita akan bincangkan tentang sifat Esa Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahagian kedua pada petang ini. Untuk mukadimah ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Datuk Mona, kepada segenap ahli akademik Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh, para asatizah yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami pada Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dan menyambung pengajian kita dengan kitab iaitu terjemahan kitab Al-Muqaddimah dan Aqidah Al-Wusta ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu. Kita berada pada bahagian Aqidah Wusta, tepatnya adalah sifat Esa Allah SWT bahagian 2, yang mana bagi versi bahasa Arab berada pada muka surat 264, sedangkan tulisan Melayu dia adalah 214. Bagi hadirin wal hadirat hafizakumullah yang memiliki kitab ini dan berada di rumah, bolehlah sama-sama membuka kitab dan mari kita baca bersama-sama dengan harapan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Sedangkan yang berada di atas steering, yang sedang berada di jalan, di atas jalan, yang sedang memandu ke destinasi masing-masing, dengan harapan insya-Allah pastikan tuan-tuan dan puan-puan semua fokus membawa kereta, melihat jalan sambil menghibur hati mendengarkan pengajian ini, iaitu insya-Allah juga akan semuanya selamat dengan aman dan damai. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada petikan 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa yalzamu aidan ayyakuna ta'ala wahidan fi sifatihi bimakna annahu la misla lahu wa illa lazima uduthu lihtiyaji kullin minal mithlaini ila man yukhassisuhu bil 'aridi alladhi yamtazu bihi an mislihi. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu lazim juga bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa pada sifat-sifatnya, dengan makna tiada yang menyerupainya dalam hal sifatnya lah. Kerana jikalau tidak, nescaya lazimlah dia baharu. Lazimlah sifatnya itu baharu. Kerana dua zat yang sama itu memerlukan kepada yang mengkhususkan setiap satu daripadanya dengan sifat baharu untuk membezakannya daripada yang satu lagi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, berarti kita berada dalam perbahasan yang dipanggil dengan perbahasan Esa pada sifat. Nama dia sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, sifat Esa. Wahdaniyatu fil sifat.
Dan bila kita kata wahdaniyatu fis sifat, iaitu esa pada sifat. Esa pada sifat tu maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu dia akan menafikan dua multiplicity atau benda-benda yang bersifat multiple, bersifat pergandaan. Jadi maksud dia apa? Dia menafikan bahawa sifat-sifat Allah ini setiap satunya itu adalah banyak. Contoh dia kudrah ada 2, 3, 4. Tidak. Ini dinafikan. Yang dimaksud adalah esa pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil fi sifat, menyatakan bahawa sifat Allah SWT ini esa setiap satunya. Kalau kudrah itu satu. Ilmu itu satu. Sama itu satu. Sama itu mendengar. Kudrah itu kuasanya satu. Ilmunya satu. Kehendaknya satu. Dan kalamnya satu. Lalu samaknya satu. Basarnya satu. Hayatnya satu. Lebih kurang macam tu. Yang banyak itu apa? Muta'allaqat. Apa-apa yang berkaitan dengan sifat ilmu. Contoh dia Allah sifat ilmu. Esa. Maha mengetahui segalanya. Apa yang diketahui? Segalanya. Segalanya berarti banyak. Kan? Allah tahu apa sahaja. Segala sesuatu. Nak sampai butiran pasir yang berada di lautan yang gelap, nun di bawah sana, Allah SWT maha mengetahui every single putih of it, setiap juzuk darinya. Tidak ada satu pun yang luput daripada ilmunya. Ini namanya wahdaniyah, keesaan Allah pada sifat-sifatnya yang muttasil. Kalau yang munfasil, yang terpisah darinya, ini yang sedang dibahas oleh Al-Imam As-Sanusi, yang dia kata bahawa iaitu fi sifatihi bimakna annahu la mithla lahu, iaitu Allah SWT itu esa pada sifat-sifatnya dengan makna sesungguhnya tidak ada pada zatnya yang sama dengannya sama sekali. Maksud dia apa? Tidak ada satu pun makhluk yang memiliki sifat yang sifatnya sama dengan Allah SWT. Maksudnya kudrah dia tu dengan Allah sama. Ilmu dia dengan ilmu Allah sama. Maksudnya ada sekutu dalam ilmunya. Ini tidak boleh. Ini syirik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tidak boleh. Jadi kita ada kudrah, kuasa. Kita ada kuasa. Kuasa kita takat angkat meja, bolehlah. Takat baca buku, bolehlah. Adakah kita kuasa nak kira berapa biji pasir yang ada di lautan Mediterranean? Jangan Mediterranean. Iaitu tambak Johor tu pun dengan Singapura tu pun kita takkan mampu nak kira berapa banyak pasir tersebut. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT sifat-sifatnya itu esa, yang mana tidak ada yang sekutu yang sama dengan sifat-sifat Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah,
maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Imanuna Iman kami, dan alhamdulillah masih bersama Haji Konti pada waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk Dr. Aiman masih bincangkan tentang sifat Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bahagian kedua dari kitab terjemahan kitab ke arah permerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Bersama Dr. Iti sambung kembali. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas tentang esanya Allah pada sifat-sifatnya, iaitu kamun fasil, menafikan kamun fasil fi sifat. Iaitu tidak ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah, dalam erti iaitu kuasa seperti kuasa Allah, mendengar seperti mendengar Allah dan lain-lain. Lalu kita masuk pada petikan yang ke-60, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu muka surat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidan law kana ma'ahu thanin fil uluhiyati la lazima ayyakuna dhalika thani 'amal qudrati wal iradati mislahu wa dhalika yuaddi ila ittisafihi atau ila al-ittisafit ahadihima bil ajzi daruratan sawa'un ikhtalafa 'ala at-tadadudi wa huwa zahirun aw ittafaqa li'anna al-fi'la al-wahida li'anna al-fi'la al-wahida yastahilu inqisamuhu fala yumkinu an yaqa'a illa min ahadihima. Ini fayalzamu ajzul akhari alladhi lam yaqa' minhu wa idza wajaba ajzu ahadihima wajaba ajzul akhari litamathulihima wa dhalika yuaddi ila alla yujada syai'un minal alam wal ayanu yukadzibuhu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maksud yang dibacakan tadi adalah petikan yang ke-60, di mana Imam Sanusi berkata, juga jikalau ada bersamanya Allah, Tuhan kedua, maksudnya seumpamalah adanya bersama Allah itu Tuhan kedua, na'udzubillah min zalik, atau tidak akan mungkin. Jikalau ada bersamanya Tuhan kedua, nescaya lazimlah Tuhan kedua tadi berkongsi mempunyai kudrat dan iradat yang sama seperti pertama. Jadi mestilah berkongsi mempunyai kudrat dan iradat yang sama seperti yang pertama. Jadi contohnya, kalau kita seumpama ada orang yang bukan Islam mengatakan di alam ini ada dua Tuhan. Maksudnya pencipta alam ini ada dua Tuhan.
Tuhan A dan Tuhan B. Tuhan A dan Tuhan B ini sama, berkongsi, mempunyai kudrat dan iradat yang sama. Seperti yang pertama, seperti yang A dan yang B. Perkara ini akan membawa kepada sifat lemah salah satu daripada kedua-duanya. Jadi ini automatik menunjukkan bahawa salah satu daripada daripada kedua-duanya ini pasti akan lemah. Kerana mesti ada yang lebih unggul dan mesti ada yang lebih lemah. So kalau lemah bukan Tuhan lah. Lebih kurang macam ni. Tidak kiralah sama ada kedua-duanya berbeza pada perkara yang berlawanan, dan ini jelas. Ataupun kedua-duanya bersetuju pada satu perkara. Kerana perbuatan yang satu mustahil untuk dibahagikan. Jadi, contohlah. Yang A berkuasa untuk menciptakan itu. Yang B berkuasa untuk menciptakan itu juga. Perkara yang sama. Kalau yang A yang buat, B tak buat, tak boleh lah. Itu namanya bukan Tuhan. Berarti perbuatan itu dicuri oleh Tuhan A. Berarti yang B itu lemah. Dia tidak dapat berbuat. Dia tidak dapat berkehendak. Kalau kita kata, oh dia buat yang bersama. Ini juga menunjukkan dia lemah. Kerana nak melakukan sesuatu kena bersama-sama. Sebagai Tuhan. Ibarat dia macam ni lah tuan-tuan. Kita ni nak buat keputusan masuk parlimen. Buat keputusan bersama-sama. Kenapa kita buat keputusan bersama-sama? Sebab kita tahu kita lemah. Kita tahu kita ni ada limitation. So we need collective decision. Dan jelas kelemahan yang kita iktiraf itu menunjukkan kita ni bukan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti Fir'aun. Fir'aun ni dia tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Dan terlalu kaya, terlalu hebat, teknologinya hebat. Boleh bina piramid, tuan-tuan. Zaman tu lagi. Tapi ada benda yang dia lemah. Dia lemah untuk mematahkan Nabi Musa, maaf. Dan ini menunjukkan bahawa dia bukan Tuhan. Walaupun dia mengaku dia Tuhan. Dia kata, Ana Rabbukumul A'la. Dia mengaku dia Tuhan. Tapi, dia lemah untuk melawan Nabi Musa AS. Nabi Musa tak mengaku Tuhan. Dia mengaku Nabi, Rasul, utusan yang membawa mesej daripada Allah SWT. Yang wajib kepada Fir'aun untuk patuhi. Tapi Fir'aun mengkufuri Allah SWT. Maka apabila laut itu dibelah, Laut Merah itu dibelah tu. Dibelah tu seperti dalam cerita Ten Commandments. Maka Fir'aun pada waktu itu dah sedar bahawa dia salah. Jadi benarlah apa kata Nabi Musa. Tuhannya lah yang Tuhan yang sebenar. Dia dah ada. Lebih kurang macam tu lah. Tapi iman dia dah terlambat. Iman dia sudah tidak diterima. Pada waktu itu, kuda Nabi Musa, kuda Fir'aun. Kuda Fir'aun terus tarik, mengejar masuk ke dalam lautan tersebut. Tempat yang dilalui oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa bersama Bani Israel selamat melepasi lautan, terus ditutup lautan tersebut sehinggakan air, iaitu sungai laut tersebut menghanyutkan Fir'aun dan tentera-tenteranya, dan mati di dalam keadaan mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi setiap perkara ini berlaku kerana Allah SWT Esa dia yang menciptakan. Hanya dia, tidak ada yang lainnya. Kerana perbuatan yang satu mustahil untuk dibahagikan.
Satu pekerjaan, satu perbuatan mustahil untuk dibahagi-bahagikan. Kan? Mustahil untuk dibahagikan. Yang jelas semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Maka tidak mungkin berlaku melainkan kepada salah satu daripada kedua-duanya. Jadi it must come from one. Only satu daripada kedua Tuhan yang disangkakan tadi. Tak boleh, dia mesti satu saja. Tak mungkin ada. Maka lazimlah lemah atas lainnya. Kalau yang lawannya itu mestilah yang lemah. Kan? Kalau lemah atas lainnya yang tidak dapat melakukan suatu perkara tersebut, jika lemah salah satunya, maka wajiblah lemah juga kepada yang lainnya disebabkan persamaan kedua-duanya dalam sifat ketuhanan. Kalau kita kata ya, ada dua Tuhan, dua-dua ini Tuhan, tapi yang buat Tuhan A kerana yang Tuhan B ini lemah, padahal kita kata kedua-dua itu Tuhan memiliki sifat yang sama, berarti ini lazimlah yang A juga lemah. Dan kalau A juga lemah, dia bukanlah Tuhan. Maka apa yang dapat kita lihat daripada alam ini akan membawa kepada tiada sesuatu daripada alam ini. Kalaulah kita lihat alam ini wujud, lalu orang tersebut percaya adanya dua Tuhan yang memiliki kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam yang sama ketuhanannya antara Tuhan A dan Tuhan B. Cuma A saja dapat buat yang B tak dapat buat kerana dia mustahil berbuat bersama. Nescaya Tuhan B itu lemah. Kalau Tuhan B itu lemah, Tuhan A yang kata memiliki sifat yang sama juga otomatik akan menjadi lemah. Kalau mereka lemah, bagaimana mungkin ada alam ini? Kalau lemah pandangan mata, kalau lemah, maka ia akan membawa kepada tiada sesuatu pun daripada alam ini. Nescaya alam ini sepatutnya tidak wujud. Kerana apa? Tak mungkin Tuhan yang lemah dapat mencipta alam ini. Tapi kita dapat lihat alam ini wujud. Pandangan mata akan menolak andaian ini kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Dia yang menciptakan alam ini tanpa perlu kepada Tuhan yang lain. Tanpa perlu bantu, tanpa perlu yang lain untuk melakukannya. Inilah firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau ada pada langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan melainkan Allah, nescaya hancurlah langit dan bumi. Ini dipanggil ta'lil taman. Hadirin wal hadirat hafizatullah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi Doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Itu setia bersama kami Hania di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera. IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Masuk kita balik ke hutan, balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk pada sumber-sumbernya betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita.
Johor Bahru 106.2 FM. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Ikuti kami di TikTok @RadioIkim. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini rancangan Imanuna, Iman Kami bersama anda di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk waktu ini bersama Dr. Aiman, kita masih bincangkan tentang sifat Isa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ada beberapa soalan doktor yang kita dapat untuk petang ini. Boleh kita jawab soalan terlebih dahulu, doktor? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada yang bertanya ni, doktor, apa bezanya dengan orang kata Allah ada tangan tapi tangannya tak sama dengan makhluk? Seperti doktor kata Allah bersifat mendengar tapi tidak sama dengan dengar makhluk. Bagaimana, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini berbeza kerana apabila kita berbicara tentang tangan, tangan itu sebagai anggota, zat. Sedangkan mendengar itu merupakan sifat. Beza. Zat dengan sifat tu beza. Misalnya dia pen. Pen yang saya pegang, pen ini adalah putih. Pen itu sendiri adalah zat. Warna putih itu sifat yang berada pada zat. Jadi takkan kita nak kata Allah Subhanahu Wa Taala memiliki zat iaitu berupa anggota tangan. Cuma beza tangan Allah berbeza dengan tangan makhluk. Ni. Berbeza dengan sifat. Sifat Allah mendengar, sifat makhluk juga mendengar. Tapi beza. Mendengarnya makhluk kena pakai telinga, kena pakai alat. Jadi makhluk ini berhajat kepada alat. Alat apa? Alat telinga, kegendang contohnya. Gendang telinga. Memerlukan kepada suara yang masuk ke dalam telinga. Memerlukan kepada iaitu adanya tidak jauh, dekat. Apa yang berlaku di tempat yang jauh kita tidak dengari. Selagi suaranya tidak cukup kuat. Ini makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya mendengar, maha mendengar segala perkara yang wujud. Bersuara tak bersuara, Allah maha mendengar. Ini. Jadi, hatta kalau kita berbicara dalam hati kita sesuatu, maka Allah SWT maha mendengar. Dia dengar apapun rentihan kita yang ada di dalam hati kita. Itu adalah sifat dengar Allah. Kan? Walaupun banyak, satu dunia ni berapa bilion manusia, Ustaz. Allah mendengar semua ke? Jawapannya semua tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya dalam dunia ini. Jeritan
syaitan, iblis, jin yang kita sebagai makhluk ni, sebagai manusia tak nampak, Allah SWT mendengar. Kan? Roh-roh yang berada di dalam kubur-kubur tersebut, Allah Maha mendengarnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi berbeza dengan tangan. Kalau tangan itu zat tangan, dia ada sifat berdiri pada zat. Tangan dia panjang, bukan tangan panjang, bukan pencuri. Ini nak kata tangan dia ada sifat dia panjang. Sifat dia. Tangan dia lembut, tangan dia kasar. Contoh dia tangan. So kita berbicara tentang zat. Kalau kita kata Allah ada tangan, berarti kita mengatakan Allah ada. Dan kita, na'udzubillah min zalik, kita kata Allah ada anggota tangan. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan suatu persamaan Allah dengan makhluk. Oh, dia kata tak, tangan Allah beza dengan makhluk. Sama juga, tangan manusia beza dengan tangan monyet. Apa beza dia? Kan? Tapi sama-sama makhluk. Kan? Sebagai anggota. So, tidak boleh kita mensandarkan bagi Allah ada tangan dengan makna anggota. Tapi Ustaz, yang saya sandarkan itu, iaitu kekuasaan, itu takwil. Tak ada masalah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka. Tapi dengan makna kekuasaan. Itu bab lain, itu takwil. Itu tak ada masalah. Tapi kalau Ustaz, Allah ada yad. Apa makna yad? Saya tak tahu. Saya serahkan kepada Allah maknanya. Itu tafwid. Ini adalah madhab salafus salih. Dan ini suatu yang aslam, yang lebih selamat. Wallahu'alam. Okey. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi, doktor bertanya. Ada yang saya dengar katanya Fir'aun mati beriman. Betulkah doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan ini adalah tidak betul. Jadi ada memang sebuah madsus. Madsus itu adalah suatu distorasi atau suatu pemalsuan yang mensandarkan pendapat itu kepada sebahagian ahli sufi. Katanya ahli sufi yang berpendapat bahawa Fir'aun itu mati beriman. Itu tidak betul. Jawapannya, Fir'aun tidak mati dalam keadaan iman. Fir'aun mati dalam keadaan kekufuran. Seperti yang diketahui secara pasti. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun menyandarkannya kepada kaum sufi itu adalah suatu pendustaan. Kerana berapa banyak orang sufi yang menegaskan bahawa Fir'aun itu mati dalam kekufuran. Dalam banyak sumber teks dan lain-lain menunjukkan bahawa Fir'aun itu mati dalam kekufuran. Salah satu kisah dia yang telah saya sebutkan tadi. Ini yang dapat dibacalah dalam beberapa kitab turas dan lain-lain yang mengatakan bahawa yang ada itu hanya kesadaran tapi imannya tidak diterima. Maksudnya dia tidak ada peluang Allah SWT menentukan dia untuk mati dalam keadaan kekufuran. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan ini yang dipilih oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik doktor, terima kasih. Satu soalan lagi bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan agama tauhid itu juga tauhid sifat ini ke atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apabila ulama menyandarkan bahawa Islam ini agama tauhid, maka ia sifat ini juga menjadi salah satu tauhid sifat. Tauhidun fis sifat ini juga adalah merupakan bahagian daripada perbahasan yang panjang tentang tauhid. Jadi ia terkandung bila kita kata la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kan? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti kita menetapkan apa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala ini Esa. Esa pada apa? Esa mesti pada zatnya. Esa mesti pada sifat-sifatnya. Esa pada af'alnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita bahas tentang af'al Allah.
Ada yang kata tak. Penjelasan Ustaz tadi itu dah tauhidul af'al. Betul. Ini juga merangkum sebahagian daripada perbahasan tauhidul af'al. Iaitu isi pada perbuatan-perbuatan Allah. Dan perkara ini insya-Allah akan disyarahkan pada sesi yang akan datang. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk sifat Isa Allah Subhanahu wa taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Pada sesi petang hari ini kita sempat bersama-sama mengulang kaji dan mengaji, iaitu berkenaan keesaan Allah SWT, yang mana esanya adalah pada zat, esanya ada pada sifat, dan esanya ada pada af'al. Yang mana kita bahas tentang sifat, esa pada sifatnya, di mana sifat Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia ada banyak sifat, banyak sifat, tapi setiap jenis sifatnya itu esa, qudrah yang satu, iradah yang satu, kalam yang satu, sama yang satu, basar yang satu, ila ghairi dzalik. InsyaAllah dengan harapan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuala Terengganu 100.2, Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Digambarkan bagai bulan purnama, seri wajahmu menyejukkan mata, akhlakmu sempurna, kau terpuji istimewa.
Kuala Terengganu 100.2. Dalam beribu dosa yang dah tersalah laku, mungkin adanya sepahala menganugerahkan kau bersama. Syukran ilahi menjodohkan takdir bertemu, sempurna lengkap sanubari menjadi pasanganmu. Sejahtera kasih selamanya, amin. Di dalam setiap doa namamu takkan ku lupa. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah bahagia bersama. Di dalam setiap mimpi kita saling mencintai, ke akhir nanti setia berdua hingga ke jannah bahagia bersama. Andai mengalir titis air mata menguji, ku harap kau tabah bersabar, harungi semua pancaroba. Akan ku janjikan senyuman di waktu yang sukar, agar hanya detik yang indah tercoret dalam diari cinta. Sejahtera kasih selamanya, amin. Di dalam setiap doa namamu takkan ku lupa. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah bahagia bersama. Di dalam setiap mimpi kita saling mencintai, ke akhir nanti setia berdua hingga ke jannah bahagia bersama. Hingga ke jannah, hingga ke jannah, insya-Allah. Sejahtera kasih selamanya, amin. Di dalam setiap